kelemahan terbesar dalam agenda Bumiputera ialah generasi baharu usahawan Bumiputera. Sebab itu saya mau mempertanggungjawabkan melalui GLISC dan GLC ini satu dana besar khusus bagi pembinaan penzahiran generasi usahawan Bumiputera. 1 bilion ringgit diluluskan. Kita mesti mampu mencipta lebih banyak usahawan Bumiputera seperti Aerodyne yang berjaya menembusi pasaran global dalam perkhidmatan drone. Kita harus berbangga dengan kejayaan Le Copac dan Animonsta yang menggulugi industri karya kreatif. Begitu juga usahawan muda, biar ramai. Sebaik mereka ada petanda keupayaan untuk maju, kita harus berikan segala dukungan seperti mana yang disaksikan dalam kelebihan teknologi digital baru untuk berniaga seperti saudara Khairul Aming baru-baru ini. Kedua, masalah tanah reserve Melayu yang berulang kali disuarakan termasuk dalam laporan Kongres hari ini harus dimanfaat dan dibangunkan. Dan kita memutuskan supaya pelaburan hartanah berhad, permodalan nasional berhad diamanahkan untuk menerajui dan memacu pembangunan komersial di tanah-tanah reserve Melayu. Dan kita akan teruskan segera dengan skim perumahan madani di tanah reserve Melayu dengan sasaran membangunkan 2,500 unit mampu milik dalam keadaan segera. Sudah sedar bahawa kerajaan telah mengambil alih bandar Malaysia di tengah kota Kuala Lumpur. Saya telah memutuskan supaya sebahagian dari tanah bandar Malaysia itu 50 ekar kekal dimiliki orang Melayu sebagai tanah reserve Melayu. Maknanya di pusat bandar yang strategik kita tetapkan kawasan milik Melayu dengan maksud dalam tempoh 1 tahun jumlah ini, dan di kawasan-kawasan strategik bandar dan pembangunan baru ditambah menjadi 200 ekar tanah kerajaan yang dijadikan milik tanah reserve Melayu di kawasan bandar. Ketiga, ini tajuk yang sangat dekat dengan hati saudara Zahid Hamidi, TPM, iaitu soal TVET. Saya inginkan suatu program yang jelas supaya GLISC, GLC, syarikat-syarikat swasta Bumiputera dan syarikat-syarikat swasta China dan India terlibat dalam latihan pelatih TVET termasuk jumlah besar Bumiputera. Dan dalam jangka pendek kita mahu sumbangan dan penyertaan syarikat-syarikat ini termasuk syarikat-syarikat yang di bawah gabungan Dewan Perniagaan China dan India turut melatih 100,000 pelatih TVET majoriti Bumiputera bersama China dan India dengan sasaran gaji lebih daripada yang diperoleh sekarang, minimal RM3,000 sebulan. Sukacita memaklumkan bahawa anak-anak kita dari persatuan-persatuan Romnai, MARA dan pimpinan MARA sendiri itu telah menggesa supaya ada rencana wakaf
yang bukan sahaja memerlukan huluran dana kerajaan, tapi mengajak rakyat yang dulunya dari kelompok yang paling miskin, yang diberikan peluang dan berlakunya mobiliti sosial, terangkat kedudukan mereka sebagai profesional dan peniaga. Ratusan ribu, malah mencecah 1 juta lebih anak-anak yang mendapat peluang pendidikan di kolej-kolej MARA, termasuk UiTM. Maka dengan ini saya umumkan penubuhan wakaf MARA Madani. Geran peluncuran 100 juta ringgit dengan maksud dalam tempoh 2 tahun terkumpul minimal 1 bilion ringgit. Dan wajah saya maklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong terkesan dengan usul ini dan bersetuju untuk menjadi penaung kepada wakaf MARA Madani. Dan kita setuju seperti mana potongan cukai bagi wakaf berasaskan saham seperti wakaf ASNB dan juga wakaf An-Nur di bawah Johor Corp. Kita bersetuju untuk melanjutkan potongan cukai untuk maksud tersebut. Bagi memanfaatkan tanah-tanah wakaf terbiar, Belanjawan Madani 2024 telah menyediakan dana pembiayaan berjumlah 500 juta ringgit sebagai galakan untuk membangunkan tanah-tanah wakaf agar dapat menjana pendapatan mampan dan menyediakan rumah-rumah mampu milik. Kelima, ini masalah vendor tempatan dan syarikat-syarikat kecil yang tidak diberi perhatian. Dan ada teguran yang disampaikan oleh salah seorang penceramah, bagaimana kita, kerajaan dan agensi kerajaan dan jabatan kerajaan, bila menetapkan apa-apa yang dibeli, dia tidak langsung mengambil kira sama ada industri tempatan atau industri asing, industri Bumi Putra atau industri daripada luar negara. Saya ingin mengarahkan dengan ini bahawa semua hadiah-hadiah sagu hati, termasuk untuk sambutan Malaysia tahun 2025 sebagai pengurusi negara ASEAN, dan kita ada nanti puluhan ribu pembesar-pembesar dari luar negara akan datang dalam ratusan, bahkan malah mencecah lebih 1,000 mesyuarat-mesyuarat. Semua hadiah mesti berdasar kekraftangan dan industri tempatan.